Apa saya nak tanya berkenaan dengan sifat kalam ni, bila dikatakan ada ni sifat kalam tak bisu dan tak perlu tu, jadi boleh tak dikatakan adanya keadaan mana Allah Ta'ala tidak berkata-kata, meninggalkan berkata-kata? Soalannya mengikut pada ataupun tarik pada dan juga cara ulama kita ahli sunnah wal jamaah, bila Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kalam ismi ataupun kalam nafsi, dengan mana ada satu sifat pada Allah, dengan sifat itu Allah tidak kelu, Allah tidak bisu. Bila Allah tak kelu tak bisu, adakah boleh kita nak bangsa, kita nak kata kepada Allah Subhanahu wa taala seketika dia berkata-kata, seketika dia tidak berkata-kata? Itu soalan bagus sangatlah, sangat-sangat molek. Tetapi yang jadi masalahnya jawapan ni dia kena bina di atas aliran dan bina di atas maksud dengan berkata-kata. Kita tak merakumi habis lagi tajuk sifat kalam. Kalau kita merakumi habis, dia soalan akan jadi soalan lain lagi, jawab pun jadi jawapan lain lagi. Itu yang jadi nak jawab tu nak jawab macam mana? Kalau nak jawab dengan cara ilmiah sungguh, dia ada dalam dia lagi. Kalau jawab dengan tarik pada ya memang berkata-kata itu bukan sentiasa. Sebab itu masdari ni ya bukan sentiasa. Kalau sentiasa maknanya kalam lafzi sentiasa berterusan, sebab ya tidak bila hasilnya kalam masdari, bila berlaku kalam masdari, tentu kalam lafzi ya berikut selalu. Maknanya sentiasa ada kalam lafzi. Oleh itu kalau kira dengan kaedah mana seketika Allah bercakap dengan mereka yang dia kandak, seketika dia tak bercakap, dia kandak dengan orang lain, seketika lain dia bercakap dengan orang lain. Itu makna bercakap. Bercakap dengan makna masdari. Dengan secara, kalau kita baca tajuk perbahasan ulama ahli sunnah di dalam sifat kalam, dia kena ada tafsir lagi. Bahkan yang banyaknya tak boleh, tak ada kata sunyi, kosong daripada sunyi Allah daripada berkata-kata, daripada bercakap. Di situ. Itu kalau kita baca betul-betul, yakni walam yazal qailan, sentiasa Allah qailan, lam yazal mutakalliman. Kalau kita tengok ibarat tu, cakap tu,
walam yazal mutakalliman. Wala yazal, sentiasa Allah Subhanahu wa taala mutakalliman. Mutakalliman apa terjemah macam mana? Kalau terjemah yang berkata-kata, itu bahasa kita. Berkata-kata itu bahasa yang selalu dipaham, selalu yang kalau suruh kita terjemah ditulis mari mutakallim, kita terjemah yang berkata-kata. Tetapi sebagaimana yang saya sebut tadi, di sisi ulama kalam, ulama usuluddin, bila mutakalliman bukan makna yang berkata, yang bersifat dengan sifat kalam. Mana berkata-kata tu ada dua makna, kena tafsir lah. Berkata dengan makna bercakap, berkata dengan makna bersifat dengan sifat kalam. Itu bahasa apa tu? Bahasa istilah, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa istilah. Bila bahasa istilah mana makna Allah berkata-kata tu boleh sunyi kepada Allah daripadanya, tak boleh sunyi. Berkata-kata dengan mana bersifat dengan sifat kalam nafsi. Kalam nafsi Allah sedia kala lagi pula qadim, tak hilang. Bila tak hilang kalam nafsi itulah namun lam yazal mutakalliman. Kalau terjemah Melayu sentiasa berkata-kata, tak tepatlah. Yang betul sentiasa ada padanya kalam nafsi. Di dalam aliran kita wajib kita i'tikad, tidak hilang, tidak habis takallum, tidak ada masa yang nak boleh kita kata tidak ada bagi Allah takallum, tak boleh. Sentiasa Allah bersifat dengan takallum, yakni bersifat dengan kalam nafsi. Bila bersifat dengan kalam nafsi itulah makna seperti bercakap sama, sebab dia ada kalam sama. Supaya bercakap lah, boleh faham semua lah. Semacam beginilah ni. Bila duduk kat sini ni bercakap semua dah ni, papai putih ni bercakap semua dia, kita tengok oh kalam dua bagi, tengok kalam dua bagi, tak hilang dah kat sini ni. Dia panggil lam yazal mutakalliman ni, papai ni dia duk takallum kepada kita dia. Duk takallum kepada kita. Sentiasa ada ni kalam lafzi. Kalam nafsi pun begini juga. Tapi ini ada Imam Alusi kata kalam nafsi ni sebagai kita tengok di luh. Kalau kita tengok gini ada awal ada akhir. Hak sebenar semua ni kalau dia semua serentak, tak ada awal tak ada akhir. Semacam tu dia buat bandingannya. Bila ada begini namun lam yazal mutakalliman. Sembak kau tepi batas tu lam yazal mutakalliman. Dah ada kita semua. Kita kelih dia, kita lihat tak lihat pun ada, dia bagi pengertian kepada kita semua. Bila dia bagi pengertian pada kita itulah mana lam yazal mutakalliman. Wallahu alam. Itulah lebih kurang. Kalau takallum dengan makna masdari, itu tidak. Tidak. Ada satu ketika dia bercakap dengan Nabi Musa, selepas pada tu dia bercakap dengan Nabi Isa, selepas pada tu bercakap dengan Nabi Muhammad, selepas pada tu bercakap dengan Jibril. Mana ada seketika dia bercakap, ada seketika dia tidak bercakap. Yang lain? Ada soalan yang aku WhatsApp. Soalan anak, benarkah berdasarkan pandangan dua orang tokoh itu, Fada'i dan Syekh Al-Qadir Mandiri, Allah Ta'ala berkata-kata dengan huruf, bahasa dan suara, berhenti dan bermula? Sama tu yang tadi lah. Mana Allah berkata-kata dengan huruf, berkata-kata dengan suara, itu yang titik khilaf di antara ulama yang berbicara tajuk kalam. Alira Imam Al-Muhaqqiq Ad-Dawani yang
disebut di dalam Tahdzibul Kalam, mana dia menyabitkan kalam nafsi dengan mana mabda'ut takallum, dan dia menyabit bila ada mabda'ut takallum, ada bagi dia takallum dengan mana masdari. Bila sabit takallum dengan mana masdari, iaitu mana bercakap, memang tentulah ada bercakap, ada tidak bercakap. Bila dia bercakap, ada huruf suara bagi dia, bukan huruf suara yang qadim yang ada di dalam zat dia, bukan huruf suara yang qadim, huruf suara yang baharu, yang bukan sifat bagi dia, yang ada pada angin, pada udara. Maka itu satu aliran, satu pendapat. Mengikut pendapat jumhur ahli sunnah wal jamaah, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Dengan sebab kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, kalam Allah sedia kala dan baqa, itu dikatakan sentiasa dia mutakalliman, sentiasa dia bercakap-cakap, sentiasa dia bersifat dengan sifat kalam. Bukan makna bercakap-cakap dengan mana dia mengeluarkan suara sentiasa tidak berhenti. Mana sentiasa ada sifat kalam, kerana kalam sedia kala. Bila kalam sedia kala, mana sentiasa dia ada memberi faham. Bukan sentiasa mengeluar suara, kerana kalam nafsi ada sedia kala. Bila kalam nafsi ada sedia kala, tak hilang kalam nafsi. Bila tak hilang kalam nafsi, itu mana sentiasa dia takallum nafsi. Adalah takallum nafsi dia. Mana dua aliran lah. Kalau mengikut aliran ni, mana tak betul. Yang kata Allah bercakap, kama dia berhenti, kama dia bercakap, kama dia berhenti. Seketika bercakap, seketika berhenti. Tak betul lah di sisi aliran ni. Di sisi aliran Imam Ad-Dawani betul. Itu pandangan dia, pendapat dia. Itulah yang zahirnya. Yang zahirnya Allah, yang zahir Al-Quran, yang zahir hadis, Allah ada bercakap seketika. Cuba tengok dia datang dengan ada zaman dia panggil, yang menunjuk di atas masa. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Wa idz qulna, ketika, menunjuk mana seketika ada Allah bercakap dengan malaikat. Satu ketika dia bercakap dengan Adam. Mana ada bercakap. Idz qala qala maknanya apa makna iaitu satu kelimah yang menunjuk di atas hadas. Bila hadas ni tajaddud, hadas tajaddud. Mana seketika habis. Dia bercakap dengan malaikat, sudah bercakap malaikat. Dia kata dia nak buat Adam sekiranya. Sampai pada masa dia buat Adam, dia kata pada Adam pula. Dia bercakap dengan Adam. Yang mana seketika dia bercakap, seketika dia tak bercakap. Itu zahir Al-Quran. Sebab tu Imam Dawani dia ambil aliran tu. Pada boleh dia ambil cara tu. Kerana zahir, pakai zahir yang tidak mustahil. Wallahu a'lam. Soalan kedua, dalam kitab Taqdir serta berjudul Taqribul Ikhwan menunjukkan kaum Al-Maturidi adalah Nabi Musa hanya mendengar satu suara yang diciptakan yang menunjukkan ke atas kalamullah, kerana kalamullah itu tiada huruf dan tiada suara. Taqribul Ikhwan muka surat 25. Lepas tu dia jawab, sebenarnya jika kita buka kitab Syarhul Aqaid
karya Imam Taftazani. Beliau ada membuat teguran ke atas hujjah tersebut. Boleh baca sekali ta'liq daripada Syekh Abdullah Rawi dalam kitab Ad-Dalil Al-Qawi halaman 249. Dia masalah itu masalah kita nak kustai balik belakang lah. Kita nak kustai balik belakang. Sebenarnya masalah ni dia sudah dibahas, sudah dibuat keputusan masalah khilafiyah. Maka kita dah hari ni pun kalau nak jawab pun kena jawab khilaf lah. Kita nak kata salah Todi, kita nak pergi salah Todi tak ada masalah lagi. Tak apalah, nak pergi salah Maturidi. Ada pengikut dia, ulama, ratusan ulama pengikut dia. Maknanya masalah khilaf. Masalah khilaf Ayadi almarhum Ayadi pada dia tarjah pendapat Maturidi. Pendapat Maturidi yang boleh dipaham. Panggil kalam mafhum. Kalam mafhum. Ada pun pendapat Asy'ari, Asy'ariyah tak boleh dipaham, susah dipaham, hanya kena tafwid, kena serah bulat-bulat. Makna macam mana? Salah satu pada tajuk perbincangan sifat kalam, adakah kalam yang didengari oleh Nabi Musa itu kalam nafsi yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara, atau yang didengari oleh Nabi Musa itu kalam lafzi yang jadi dalil di atas kalam nafsi. Kalam yang Nabi Musa dengar kalam lafzi, dalil madlul dia kalam nafsi. Situ khilafnya. Adakah kalam nafsi termasuk di dalam muta'allaq bagi sifat sama? Situ. Makna adakah minal masmu'at? Kalam nafsi itu minal masmu'at ma sya'nuhu an yusma'. Perkara yang jenis didengar. Di sini khilaf. Pada pokok khilaf. Takluk sifat sama Allah lagi khilaf tu. Takluk sifat sama Allah. Allah dengar ke tak lain daripada suara, zat. Allah dengar ke tak kita? Adakah Allah dengar batu? Adakah Allah dengar matahari? Adakah Allah dengar bumi? Allah dengar ke tak perkara tu? Itu terbit dua aliran. Aliran Maturidi, Allah dengar hanya masmu'at. Allah tak dengar sekalian maujudat. Allah dia takbir dengan kata masmu'at. Maksud masmu'at perkara yang sebenarnya perkara yang sifatnya keasalannya didengar, iaitu suara, aswat. Suaralah benda didengar. Adapun zat tidak didengar, zat tidak didengari. Batu, kayu tidak bukan jenis didengar, itu jenis dilihat, mubsarat. Jenis dilihat. Dia dua jenis ke? Kalau kita banding, kalau nasi jenis dimakan. Kalau batu bukan jenis dimakan. Seolah gitu. Tetapi boleh makan ke tak batu? Misalnya seolah macam tu. Suara jenis didengar. Zat adakah masuk di dalam pendengaran? Aliran Maturidi tak masuk. Tak boleh didengar, bukan jenis didengar. Maka kalam nafsi bukan huruf, bukan suara, adakah boleh didengari? Tak boleh, kerana dia bukan jenis suara. Tak boleh, bukan jenis suara. Kalau nak dengar kalam nafsi, macam mana dengar kalam nafsi? Boleh nak faham. Bila dengar kalam nafsi, boleh faham kata wa ma tilka biyaminika ya Musa. Sedangkan kalam nafsi itu lebih daripada tu. Dan beberapa banyak dalil
menunjuk bahawasanya Nabi Musa dia dengar kalam lafzi. Allah menerang betul-betul ketika Nabi Musa berhadap kepada api, Allah kata, aku Allah, innani, sesungguhnya aku, anallah, aku Allah. Allah kata akbil, berhadap. Allah kata wa ma tilka biyaminika, apa di tangan kanan engkau, wahai Musa, ya Musa, wahai Musa. Maka Nabi Musa dengar kalam lafzi. Kalam lafzi dengan mana Allah menjadikan suara berbunyi. Nabi Musa boleh bunyi, boleh dengar, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Bila Nabi Musa dengar wa ma tilka biyaminika ya Musa, boleh faham di situ kata ada kalam nafsi bagi Allah Subhanahu wa taala yang sama kalau Allah buka hijab. Kalau Allah buka hijab, yakni kalau Allah memberi kekuasaan. Kalau Allah beri kekuasaan, Allah buka. Kalau di fardu kata boleh dengar kalam nafsi di dalam zat, sama saja dengan dengar kalam lafzi tadi. Sama, faham sama ya. Cuma hak sana tidak didengari. Hak didengari kalam lafzi. Itu aliran Abu Mansur Maturidi. Maka almarhum Ayadi dan Pak Doa, dia ambil aliran tu. Dia ambil mazhab tu. Tapi ada di sana ulama Asy'ariyah, dia memperkuatkan pendapat Asy'ari dia. Semacam kita Syafi'i, kita berkuat Syafi'i kita. Kita mempertahankan Syafi'i kita selama mana ada wajah, ada dalil bagi kita. Kalau tidak, hancur dah Syafi'i kita. Ada dalil kita mempertahankan. Kalau tak ada dalil, baru kita ikut yang lain. Tak, hujah kita tak kuat. Selama mana hujah kita ada, boleh. Masalah tidak qat'i. Abul Hasan Asy'ari, aliran Asy'ariyah, Nabi Musa dengar kalam nafsi yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Dengar macam mana tidak huruf, tidak suara, nak faham macam mana? Wallahu a'lam. Serah. Ada ya? Maka keputusannya kalau di soal di dalam bentuk ilmiah, di mana dalil yang menunjuk di atas Nabi Musa dengan kalam nafsi. Tak ada. Nak tunjuk kita nak membukti tak boleh dengan secara dalil yang zahir. Dalil zahir. Malaikat dengan dalil yang tidak zahir, dengan bahawa kita kena susun muqaddimah. Kena susun mantik, dalil akli. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Dia tidak seumpama dengan sesuatu pun. Bila dia tidak seumpama, mustahil dia bercakap dengan huruf dan suara. Allah bercakap ada huruf, ada suara. Bila bercakap huruf suara seperti makhluk. Tentulah bila Allah bercakap, bukan bercakap dengan huruf suara. Dia bercakap dengan Nabi Musa, ya dia bercakap dengan kalam nafsi, dengan makna dia buka hijab supaya Nabi Musa boleh dengar kalam nafsi dia. Dia buka hijab, dia buka dinding. Semacam kita sekarang ada dalam hati, orang tak tahu. Kalaulah kita kuasa, cuba mendengar dalam perut aku. Kita boleh dengar lah. Kalau kuasa dia boleh dengar, memperdengarkan. Allah boleh nak supaya nak buka hijab yang kita tak boleh dengar kerana ada hijab. Bila Allah buka hijab, kerana dia kalam juga. Bila kalam boleh didengari. Kalam. Hak kita duk dengar kalam, okey. Tapi kalam lafzi. Sana kalam nafsi. Bila sama-sama kalam, sama boleh didengar lah. Sama boleh didengar. Bila kata ada kalam nafsi boleh didengar. Tak dengar tu, tak dengar kalam nafsi kerana ada dinding. Ada hijab. Dinding tu yang ni bukan dinding seperti dinding rumah, dinding apa. Tak boleh dengar tu, nama dia ada hijab dah, tak boleh dengar tu.
bila Allah buka sebab-sebab yang tak boleh dengar, sebandingnya ulama Asy'ariyah wa banding seperti lihat zat Allah. Bila Allah buka hijab di akhirat, buka hijab, boleh lihat, dapat lihat. Boleh lihat. Begitu juga kalam nafsi, bila Allah buka hijab supaya didengari, boleh dengar. Itu aliran Asy'ariyah. Mana kedua-dua tu sama-sama mempertahankan pendapat mereka. Tapi yang mudah dipaham, aliran Maturidi. Mudah dipaham. Allah bercakap dengan Nabi Musa, iaitu Allah menjadikan kalam di pokok kayu supaya Nabi Musa dengar. Allah menjadikan huruf suara. Nabi Musa boleh dengar huruf suara daripada Allah. Dipanggil huruf suara itu dibangsa pada Allah kerana Allah menjadi. Bukan dengan mana huruf suara yang qadim, yang keluar daripada Allah. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Yang kaum Maturidi itu serupa dah dengan Mu'tazili. Serupa? Maturidi sama dengan Mu'tazilah. Sebab seperti di dalam mawaqif dan yang lain, apa ma taquluhul al-mu'tazilatu naqulu bih. Apa yang berkata dengan dia oleh Mu'tazilah, kita berkata dengan dia. Kita ahli sunnah berkata dengan dia sama. Yang bezanya Mu'tazilah dia nafi kalam nafsi, tak menyabik. Hak tu ya dia menyalahi dengan kita. Hak Mu'tazilah kata kalam yang berhuruf suara kalam lafzi baru, kita kata kalam lafzi baru. Al-Quran dengan makna lafaz, dengan makna lafaz huruf ditulis di Lauh Mahfuz baru, kita kata baru. Sama ya. Yang lain sama. Yang titik beza, dia menafi kalam nafsi, kita menyabik kalam nafsi. Situ beza kita dengan Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Ada soalan daripada sahabat kita dalam page ya. Ya. Boleh hurai beza antara berkata-kata dan berkata? Berkata-kata dan Berkata. Berkata-kata dengan perkata, boleh hurai. Dia baru tengok live stream dah. Kita hurai dah tadi kan. Mana perkata istilah pada dengan mana di dalam bahasa Arab yang disebut oleh Imam Ad-Dawani dan lainnya, seperti Imam di dalam Syakulti tadi, iaitu dia kata mabda'ut takallum, upaya bercakap, sifatun mudaddatun lil kharas, sifat yang melawani bisu. Bila ada dia, ternapi bisu. Bila hilang dia, datanglah penyakit yang nama bisu. Itu pada terjemah dengan perkata. Atau bahasa standard Malaysia kata upaya boleh bercakap, upaya berkata, tenaga, kekuatan, sifat yang sama dengan pendengar pelihat. Pendengar upaya boleh dengar. Satu sifat yang disimpan, yang ditaruh oleh Allah di telinga. Pelihat satu sifat satu sifat tenaga yang boleh nampak dengan dia, kekuatan dia panggil, kekuatan ni bila ada di satu zat, nama dia tidak bisu. Diterjemah dengan kata perkata, diterjemah oleh pada tidak ada siapa sebelum berada pada pun orang Melayu terjemah dengan perkata, tak ada. Berkata-kata ini bahasa Melayu kita hak asal. Hak ori betul-betul lah berkata-kata tu. Hak kita betul-betul. Iaitu makna berkata-kata, makna bercakap. Itu nama dia tafsir lafzi. Ta'rif lafzi. Bercakap dengan berkata semakna. Adapun ta'rif bil rasmi atau ta'rif bil haddi, kena ta'rif lain. Berkata-kata ialah bercakap. Apa bercakap? Bertutur. Apa bertutur? Bersembang. Itu orang ta'rif lafzi semua tu mendatai lafaz muradif, nama dia hak muradif.
Takrif dia sungguh, hakikat dia sungguh berkata-kata. Cuba periksa kita. Periksa hak kita masuk daurah. Apa? Berkata-kata. Takrif dia sungguh, hakikat dia sungguh. Kena belajar mantik, takrif dengan mantik dia. Tadi takrif begitu nama takrif bil lafzi. Ya bukan kita ada takrif bil lafzi, ada takrif bil haddi, ada takrif bil rasmi kan? Tak boleh lagi, kena daurah sekali lagi. Berkata-kata iaitu mengeluarkan huruf suara. Menggerakkan alat untuk keluar huruf suara tu. Menggerakkan tulang, menggerakkan lidah, tekankan angin supaya keluar mari supaya jadi suara. Nama dia itu berkata. Dan suara tu pula tilik pula suara yang memberi faham. Kalau mengeluarkan suara tak beri faham tak panggil berkata. Dia panggil juga bersuling. Itu bukan berkata. Mengeluarkan perkataan, mengeluar perkataan. Itu baru dia panggil baru berkata, mengeluar perkataan. Kalau tak jadi perkataan tak panggil berkata. Kita keluar juga masa kita suka mengilar derah tubik suara juga, mengeluar suara juga. Tetapi itu nama suka. Itu bezanya. Berkata kalau takrif lafzi bercakap. Takrif dia dengan secara had iaitu mengeluar perkataan. Nama bagi hadas, nama bagi perbuatan. Itu berkata itulah dipanggil di dalam istilah bahasa Arab kalam masdari. Ataupun kata pendek masdar. Dia panggil masdar kata pandai. Bila dia hubung kait dengan kalam, nama kalam masdari tambah di depan. Kalau secara itlaq masdar. Qiyam, qu'ud, julus, fatah, darab, qat'un, qata'. Semua tu nama masdar. Maka berkata masdar, berjalan, berkata, memotong, memukul, membuka, itu nama masdar. Apa membuka? Apa makna membuka? Tak pandai. Faham tak apa dah? Tak apa. Usaha cari. Begitulah beza antara perkata dengan berkata-kata. Maka makna berkata-kata Allah ni apa dia? Di sini makna berkata pula. Itu hubung kait dengan kalam. Makna berkata-kata. Kalau kita makna mengeluarkan perkataan. Makna berkata-kata Allah, makna khalqul kalam. Allah menjadikan perkataan. Itu hak jumhur, hak ahli sunnah, hak ramah. Makna dia menjadikan kalam. Dia buat kalam lafzi. Itu makna berkata-kata Allah. Dia buat with Nabi Musa dengar, nama dia bercakap dengan Nabi Musa. Kalau dia buat with malaikat dengar, nama dia bercakap dengan malaikat. Adapun hak aliran pada aliran dawani dan aliran musyabbihah, ini hak kata sama dengan musyabbihah, iaitu Allah mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara yang qadim. Itu musyabbihah. Suara Allah yang qadim, yang ada di dalam zatnya. Munasabah dia i'tikad Allah ada lidah, ada anak lidah yang boleh mengeluarkan suara. Adapun aliran dawani, aliran pada Allah bercakap dengan tidak berkaifiat, tak tahu kaifiat macam mana kerana dia tidak serupa dengan makhluk. Tak tahu bukan makna dia mengeluarkan suara di dalam zat dia. Makna bila dia sabit kata dia bercakap, makna sabit kita wajib i'tikad Allah bercakap.
Bila Allah bercakap, ada suara hasil daripada Allah bercakap. Suara yang hasil pada Allah bercakap, nama perkataan, nama kalam lafzi. Hampir-hampir dekat-dekatlah dengan musyabbihah. Cuma beza musyabbihahnya yang menyabit huruf suara yang qadim bagi Allah Subhanahu wa taala. Aliran dakwah ni huruf suara yang baru. Tidak ada bagi Allah huruf suara yang qadim. Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum Bapa. Waalaikumsalam. Kita jelaskan tentang khilaf antara Asy'ari dan Abu Mansur mengenai sifat kalam Allah. Khilaf, tidak ada khilaf antara Abu Mansur dengan Asy'ari tentang menyabit kalam nafsi. Sama-sama menyabit kalam nafsi. Yang khilaf di antara dua Asy'ari, yang qadar yang saya baca yang tahulah setakat hari ni, depan tu boleh jadi di dalam lipatan-lipatan tu ada lagi hak khilaf, iaitu khilafnya tentang yang mana kalamkah yang didengari oleh Nabi Musa dan lain daripada Nabi Musa. Situ khilaf antara Asy'ari dengan Maturidi. Asy'ari kata yang didengari oleh Nabi Musa oleh malaikat kalam nafsi bagi Allah yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Kerana bina di atas tanzih mutlak, bina di atas nafi mumasalah Allah dengan makhluk mutlak, tak serupa langsung. Allah bukan jenis ada lahwat, ada gusi, ada lidah, ada gerhai boleh mengeluarkan suara, tak ada. Jenis Allah ada kalam nafsi. Kalam nafsi Allah, bila Allah nak memperdengarkan kepada siapa yang dia kehendak, dia buka hijab, boleh dengar. Bila dia tutup hijab, kalam sentiasa ada. Dengan bila sentiasa ada tu nama lam yazal mutakalliman, sentiasa yang bercakap. Makna sentiasa ada sifat kalam nafsi dia tu. Makna bercakap Allah, makna sentiasa ada kalam nafsi tu. Itu makna bercakap Allah. Ada pun Maturidi, Maturidi yang didengari oleh Nabi Musa dan yang lain pada Nabi Musa ialah kalam lafzi Allah yang menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala pada udara. Sama dengan Mu'tazilah. Sama Mu'tazilah. Wallahu a'lam. Soalan satu lagi. Dalam kitab Bidayatul Hidayah bagi Syekh Muhammad Zain, itu kalam diterjemah dengan makna perkataan. Perkataan, Jadi perkataan di situ masuk dengan mutakalam bih. Ya. Betul? Dia terjemah dengan perkataan tu, murad dia tu dia baca makna mutakallam bih. Ini serupa tak dengan ada dalam yang kita bincang dalam Baqarah ni? Tak ada. Dalam bincang Baqarah tak ada. Tak ada. Yang ada yang ni, yang alusi. Al-alusi ni ada. Ada di dalam alusi, ada di dalam tawdihul aqaid. Cuma dia perkataan saja. Dia kena tambahnya kena perkataan nafsi, perkataan dalaman. Itulah. Sebab pokok bagaimana yang kita sebut tadi kan, pokok adakah ada bagi Allah perkataan. Itu pokok. Sebab tu ijma' ulama ada bagi Allah perkataan. Perkataan ni sifat bagi Allah. Perkataan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila dah kata perkataan sifat, perkataan ni baru. Yang baru bukan sifat, hak qadim. Yang mana qadim? Kalam nafsi. Baru qadim tu. Terjemah kata perkataan, murad dia kat situ. Ada tepat sandaran ya, ada. Alusi dan lain pada alusi ada. Itu yang banyak ya. Kalau perbincangan ahli sunnah wal jamaah, dia kembali situ. Cuba saya nak cuba baca satu lagi. Kita Imamul Haramain. Dua kita Imamul Haramain. Satu kita Al-Aqidah An-Nizamiyah. Yang kedua Kitabul Irsyad. Kita Imamul Haramain tentang takrif sifat kalam. Boleh jadi yang diterjemah di dalam
tadi Bidayatul Hidayah. Kata Imamul Haramain di dalam kitab dia Al-Irsyad, dia kata wa qala syekhuna rahimahullah, berkata guru kami, mintalah Allah rahmati akannya, al-kalamu, bermula kalam, takrif kalam, ma aujaba li mahallihi kaunahu mutakalliman. Itu takrif guru bagi Imamul Haramain. Imamul Haramain nukil. Tapi kita ingat dengan secara umum, perbahasan ni bukan perbahasan yang nilainya tinggi. Ini kita kena ingat bahasa ni sebagai bahasa ilmiah untuk kita nak faham apa yang dicakap oleh ulama. Kalau kita tidak ada bahasan langsung pun tidak ada masalah bahasan kita ni. Maknanya kalau kita mari jauh, tak payah marilah, rugi minyak kereta saja. Tapi kalau kita nak juga untuk nak menghiaskan kita sendiri, kalau kita duduk dengan seorang diri berasa jangok sebab ada maklumat banyak, begitu jelah, nak tambah berasa jangok sikit. Sebab kalau kita tak ada maklumat, duduk seorang berasa huduh sangat. Orang pun tak ada nak bercakap, aku pun ilmu tak ada, huduh duduk kesik. Kalau ada ilmu ni, kita duduk seorang pun berasa jangok, aku tak apa dah, faham dah. Gitu ya. Hilang, panggil berasa ada kelebihan. Orang lain tak tahu, kita tahu, kita berasa adalah kelebihan. Suka hati. Berasa alhamdulillah aku faham. Bila pergi kitab ulama, aku faham sini. Jadi berasa sukalah. Ni bila tengok apa kata ni, tahu lalu dia tahu, jadi tak ada berasa kemanisan. Bila ada ni berasa manis ilmu. Berasa manis. Begitu saja. Cuba tengok guru bagi Imamul Haramain, al-kalam ma aujaba, barang sifat yang mewajib, yang menyebab, aujaba mewajib, menyebab, yang jadi illah, yang jadi ilah. Kalau kita belajar takrif sifat maknawi, sifat ma'ani, kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bi mawjudin aujabat lahu hukma. Dia jadi ilah, jadi sebab bagi mawjud, bagi zat tu hukman, satu hukum. Menyebab bagi zat tu bersifat dengan satu sifat. Boleh kata pula, boleh bangsa pula kepada zat tu, kata kaunuhu qadiran. Kalau tak bersabab, tidak bersabik, tidak tersebab dengan kudrat, tak boleh nak kata kaunuhu qadiran. Tepat aujaba. Nak faham aujaba tu saya susah 2-3 tahun. Nak boleh faham bahasa sedap, bahasa manis dia. Mula-mulanya ikut taklid dulu. Taklid asal akhir jadi berkelik. Alhamdulillah. Barang yang mewajib, yang jadi sebab, jadi illah li mahallihi, bagi mahalnya, mahalli bagi tempat yang dia ada padanya. Yakni kalam yang tak boleh ada malaikat ada pada zat. Yakni ma aujaba li zat allazi yattasifu bih, yang menyebab bagi zat yang kalam ada padanya, aujaba kaunahu, akan keadaannya mahallihi mutakalliman, sifat yang jadi sebab bagi kita boleh bangsa kepada zat tu, boleh kata kaunuhu mutakalliman, keadaan zat itu yang bersifat dengan kalam. Kalam itu satu sifat yang kita boleh kata kepada zat yang ada kalam itu, zat itu bersifat dengan kalam. Boleh faham? Tak boleh faham lah. Muttasif bih. Muttasif, bukan mutasaf, muttasif. Wa hadza fihi nazarun indana, kata Imamul Haramain. Takrif tuan guru dia ni, dia kata ini takrif
ini perkataan guru kami ni ada padanya nazar di sisi kami. Kami ada nazar, ada tak berapa tepat lah, tak berapa terang. Wal aula, dan yang lebih aula an naqula, bahawa berkata kita. Ini takrif Imamul Haramain. Kalam, al kalamu, bermula kalam, huwal qaulul qaimu bin nafsi. Itu yang kata hubung kait dengan soalan tadi. Kata kalam, perkataan. Imamul Haramain kata huwa al qaulu al qaimu bin nafsi. Al qaulu dengan mana? Al maqulu, perkataan yang berdiri di dalam zat, di zat. Perkataan yang di dalam zat, bukan perkataan al-qaim bil hawa. Itu kalam lafzi. Ini kalam ni, kalam al-qawlu al-qaimu bin nafsi. Wa in rumna tafsilan, wa in rumna rama yarumu rauman, wa in rumta dabtan lilladhi syar'an uzir. Rama yarumu ay wa in qasadna, dan jika qasad oleh kita, jika menuju oleh kita, jika mahu oleh kita, jika kehendak oleh kita, tafsilan akan tafsil. Kalau kita kehendak dengan secara terperinci lagi, tadi tu dengan secara tak terperinci, kata Imamul Haramain, fa huwa, maka ia kalam al qaulul qaimu bin nafsi alladhi tadullu alaihi al-ibarat wa ma yustalahu alaihi minal isyarat. Itu detail lagi. Kalau jika nak mendetail lagi, itu maksud wa in rumna tafsilan. Jika kita nak mendetailkan lagi, kita kata begini, al qaulul qaimu bin nafsi. Hak tadi dah, perkataan yang ada di dalam zat. Allazi, bawa mari sifat lagi, sifat qaulu ni, allazi tadullu alaih, yang menunjuk di atasnya, yang beri faham di atasnya, al-ibarat, oleh ibarat ni ayat-ayat yang kita buat cakap ni lah. Wa ma yustalahu alaih, dan barang yang dibuat istilah di atasnya, menunjuk di atas al-qaulul ladzi fin nafsi itu, oleh barang yang dibuat istilah minal isyarat, daripada isyarat. Misalnya orang tanya, awak kanak ke pen ini? Di dalam hati dia kata, saya kanak, saya mau, dalam hati dia. Tapi dia tak kata. Dia buat dengan isyarat. Isyarat ni apa ni? Apa baca dia? No. Atau okey, dia tak ada bahasa. Ni dia tak ada bahasa ni. Okey boleh, no pun boleh, ya pun boleh, ha pun boleh, ha boleh. Jadi maka isyarat ni jadi menunjuk perkataan yang di dalam hati. Ya aku nak, ya aku mau. Kalau isyarat, kalau ada kala ibarat. Ya, selalu dah ibarat, selalu dah. Ya saya mau. Ya saya mau ni jadi dalil di atas apa, jadi pertunjukan di atas apa yang ada di dalam nafsi. Qaul ada dalam nafsi. Adakah saya mau? Kita boleh faham arti saya mau itu ialah perkata. Saya mau artinya perkata. Boleh? Dah. Ia tunjuk di atas saya mau hak dalam hati. Itu tadullu alaih. Tadullu alaih. Adapun tunjuk di atas perkata, hak tu dilalah iltizam dengan cara lazim. Bila dia ada cakapan, dia tak bisu tu, itu dilalah lain. Nama dia tu dilalah lain. Ini makna tunjukkan ini sama dengan hak dalam hati. Hak sama dua ni. Hak kata ya saya mau, hak dalam pun sama juga. Ya saya mau.
hak dalam itulah nama kalam. Tu al-qaulu dia ibarat dengan al-qaulu. Maka al-qaulu sebagaimana yang saya kata tadi. Al-qaulu dengan mana maqul, bukan dengan qaulu masdar. Kalau qaulu masdar makna berkata. Sini hak dalam hati ialah perkataan. Itulah kitab Bidayah kata perkataan. Wallahu alam. Itu Imamul Haramain takrif sendiri macam tu. Dengan sorah dengan kata al-qaulu. Dia sorah begitulah dah. Begitu juga dia Alusi pun begitu juga. Alusi. Kalau di dalam Nizamiyah akidah bagi Imam As-Sanusi juga dia buat banding sifat kalam. Dia buat andaian, dia buat hujah. Dia kata summa mu'taqadu ahlil haq, kemudian perkara yang diiktikad oleh ahlul haq anna kalamallahi ta'ala laisa bihurufin muntazimah wala aswatin munqati'ah wa innama huwa sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala yadullu 'alaiha qira'atul Qur'an kama yadullu qaulul qail 'alal wujudil azaliyyi wa yu'tabaru al-musamma aswat wal mafhumu minhu ar-rabb tabaraka wa ta'ala fa in qila dia buat andaian jika dikata idza qadaitum bi anna kalamallahi ta'ala azaliyun, bila kamu sudah buat keputusan kata kalam Allah itu azali, lazimakum an tasifuhu bikaunihi amiran nahiyan qabla wujudil mukhatabin. Lazim akan kamu, pasti kamu kena terima, tentulah kena kata kamu mensifatkan Allah, kata Allah menyuruh sedia kala, Allah melarang sedia kala. Sebab kalam apa tu? Kalam yang suruh. Mana? Aqimus solah sedia kala. Aqbil, dia kata pada Nabi Musa berhadap sedia kala. Tanya Nabi Musa wa ma tilka biyaminika ya Musa sedia kala. Lazim gitu sebab kalam tu azali. Soal balik sebelah Mu'tazilah. Dia buat Mu'tazilah soal begitu. Qabla wujudil mukhatabin, sebelum daripada ada mukhatab, sebelum pada ada makhluk, sebab kalam azali. Kalam apa tu? Tentu kalam dengan perkataan tu. Sebab kalau kalam dengan makna perkata tidak lazim amir, tak lazim Allah suruh, sebab ada bila tak ada perkataan nak panggil dia amir ke dah? Panggil dia suruh dah? Tak panggil suruh. Tentu kena kata kalam dengan makna perkataan, itulah perkataan nafsi. Wa subutul amri, dan sabit suruh qabla wujudil ma'murin, sebelum daripada ada orang yang disuruh, muhalun mustahil. Tu soalannya, tak boleh jadi. Suruh sembahyang, orang yang nak sembahyang tak ada lagi, tak betul. Qulna, kata kami, Imamul Haramain jawab, dia buat andaian, ma labbasa bihil mukhalif yadra'uhu darbu mithalin. Ma labbasa bihi, barang yang membuat kesamaran dengan dia al-mukhalif, oleh yang menyalahi kita, yang buat soal tadi, iaitu Mu'tazilah. Dia buat kesamaran, perkara yang buat kesamaran oleh mukhalif, yadra'uhu, menolak akan dia, oleh darbu misalin, oleh kita buat bandingan, buat misal, kita bentang misal, kita buat mari satu misal. Wa huwa anna man ya'zimu, sesungguhnya mereka yang mengazam ia, seorang yang azam ala mufawadati sahibillah ba'da syahrin,
di atas nak berdialog dengan taulan baginya selepas daripada 1 bulan. Kita nak berdialog dengan raru ke, baru ke, beru ke, ikutlah kita lagi akan datang 1 bulan lagi kita nak berdialog. Misalnya orang yang azam nak berdialog dengan taulan dia yang 1 bulan lagi, fal ma'anil lati sayuriduha, maka makna-makna yang dia akan bawa datang bulan depan yang nak bawa bulan depan tu, inda jarayanil hiwar, ketika berlaku dialog, berlaku hiwar, yajiduha, mendapat man tu akan dia bi'ayaniha, dengan ain-ainnya, diri-dirinya, qaimatan fi nafsih, yang sudah terada, yang sudah terdiri di dalam hatinya. Walaupun yang berdialog dengan kita tak tahu lagi sebulan lagi. Kalau kamu kata bid'ah, tiap-tiap bid'ah dalalah, macam mana Rasulullah menerimakan yang direka oleh Rasulullah? Kita pun hebat, tapi tak temu lagi soal dah bela-bela. Tanya dah. Tu begitu. Tu buat banding masal. Walau tak ada lagi pun tak ada masalah. Sebab tu saya buat misalnya seperti kita dijemput untuk baca khutbah bulan depan. Kita susun khutbah sampai kepada sembahyang maghrib, Allahu akbar, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sembahyang maghrib pun khutbah juga kita pun. Sebab apa? Sebab khutbah kita hak bulan depan ni sudah qaimah, sudah ada di dalam hati kita. Dia panggil khutbah yang ada tu nama dia, tu makna kalam. Tu nama kalam. Tu Imamul Haramain. Mana teranglah. Kata perkataan. Cuma perkataan dalaman. Fal ma'ani allati sayuriduha inda jarayanil hiwar yajiduha bi'ayaniha qa'imatan fi nafsi, thumma, kemudian idza hanal waktu, apabila sampai masa, addaha, kita tunai bawa keluar sifat itulah mudah. Fa anhaha, maka menghabis ia, menghingga ia akan dia. Wal alim, dan seorang yang mengetahui, bi annahu sayukallimu fulanan, dengan bahawa sungguhnya dia akan bercakap dengan sianung-sianung. La takhlu nafsuhu, tidak sunyi oleh dirinya, an wujudi subuti zalikal kalam, daripada sabit itu kalam. Kita bila kita kata bulan depan kita akan berbincang dengan satu orang, tentu dalam diri kita tak sunyi daripada kalam yang kita akan berbincang dengan dia, yang kita sediakan. Ala takdir wujudihi fil ibarat. Kalau kita buat andaian kata bila bercakap kena ada zahirlah, tapi sekarang tak bercakap saja, duduk di dalam sahaja hingga akhirlah. Begitulah lebih kurang buat gambaran kata yang diterjemah di dalam kita Bidayatul Hidayah itu ada usul dia, ada sumber dia, pahaman dia tu. Tak salah mana terjemah itu daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, huraian ahli sunnah wal jamaah. Cuma terjemah tu saya rasa tak ada dia kitab-kitab mana-mana terjemah seperti perkata itulah. Maknanya satu perkara yang boleh kita buat nilai lah. Macam mana dia boleh terjemah dengan perkataan. Dia faham kat mana. Banyak yang lain terjemah dengan berkata. Mari terjemah perkata, dia perkataan. Kalau kita tak baca begini, memang kita kata salah. Sebab perkataan itu nama dia ma hasala bil masdar, bukan sifat Allah. Kalau kita tahu kata perkataan ada dua, tak ada masalah lah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Bapa, boleh tak kalau tadi kan khilaf di antara Asy'ariyah, ya. di kalangan ahli sunnah. Ya. Boleh tak berkenaan kalamun nafsi tadi tu? Kita tambah
perbezaan di antara kalamun nafsi yang kita jadikan misal tadi itu dengan kalamun nafsi yang kita maksudkan tentang zat Allah dan sebagainya. Kita sebutkan bahawa kalamun nafsi kita itu tetap terikat juga dengan saud, dengan taqatuq, dengan hidayah, betul. Kita dah. Kita sisihkan terus. Kemudian mujassimah terus disisihkan. Supaya kita terus. Betul. Itu ada sebut di dalam Tawdhul Aqaid, mana itu sebagai kita nak buat bandingan saja. Yang Allah jauh, dia kata jauh antara beza jauh lah. Bukan ini sebagai buat bandingan. Siapa i'tikad kata kalam nafsi Allah seperti yang kita, itu jahil, itu kafir. Mana kita itu sebagai buat bandingan, masal saja, buat masal saja. Seolah-olah begitu. Kalam Allah wallahu a'lam, maha suci daripada ada tersusung, ada khaya begitu. Ada. Perempuan kalau ada? Ya. Nak minta babasahkan. Saya bila dengar perbahasan ni, saya lihat mungkin ulama kita, tak kisahlah siapa, kalau dia menterjemahkan kalam dengan perkataan pekata tu, mungkin dia nak melihat, saya minta babasahkan. Ya. Mungkin dia lihat dari segi ziddu dia tu, kalau pekata lawannya bisu. Ya. Tapi kalau yatakallam, berkata-kata tu mungkin diam. Lebih menempatkan. Mungkin itu. Yang kedua, saya lihat mungkin dia nak bezakan di antara kita dengan Mu'tazilah Mujassimah. Iaitu kalau kita kan yatakallam bisifatil kalam. Mungkin Mujassimah yatakallam bil alam. Ataupun Mu'tazilah yatakallam bil zat. Mungkin dengan sebab itu diterjemahkan perkata. Adakah itu mungkin tujuan dia, Allah? Nanti Baba komen sikit. Satu saya lihat ulama pula yang berterjemahkan dengan berkata-kata tu, mungkin dilihat mungkin pengaruh sifat maknawiyah untuk dimasukkan jika disebut dengan sifat 13. Maknanya kaunuhu itu jadi dia terbawa dengan sifat berkata-kata. Apakah itu tepat atau Bapa komen? Bagi saya sengka barangkali yang terjemah dengan berkata-kata, adapun terjemah dengan perkata itu telah disoreh oleh penterjemah sendiri kehendak dia. Kita tak payah buat andaian, kerana dia sendiri mensorehkan di dalam kitab dia Baquratul Amani, Syarah Baquratul Amani, dan anak-anak murid dia, khususnya ayah dia cakap khusus tajuk tentang masuk huruf fa di depan terjemah sifat ma'ani. Mana dia terjemah dengan perkata itu supaya tunjuk kepada maksud betul-betul sifat ma'ani, supaya tidak bertukar, supaya tidak memberi waham kata sifat itu samaratus sifat ataupun ta'alluq. Kalau terjemah dengan kata kuasa berkata, itu nama ta'alluq, dia pergi pada ta'alluq. Sedangkan tepat bercara ni sifat ma'ani, itu hakikat dia yang betul. Adapun yang terjemah dengan berkata-kata, satu kita boleh buat andaian kerana di segi bahasa, masa dia tidak ada bahasa yang dinama dan yang dicakap dengan kata perkata, tak ada ayat yang nak guna, dia guna berkata-kata, tidak ada ayat. Yang kedua, boleh jadi kerana di segi bahasa Arab, bila kata kalam makna bercakap, oleh itu dia terjemah dengan hak sepitah lalu, hak segera faham. Kalam dengan makna bercakap. Mana saya nak kalam dengan syanu, dia mana saya nak bercakap, hak segera faham. Sebab tu dia terjemah bila kata Allah bersifat dengan sifat kalam, di dalam bahasa Arab mana bercakap. Boleh jadi begitulah. Wallahu a'lam. Oleh itu orang yang terjemah dengan perkataan tu pun dua andaian juga. Satu, kerana segera faham bila kata ini kalamullah, iaitu perkataan Allah. Bahasa Melayu dia kata perkataan. Boleh jadi dia tu sampai kepada apa yang dikehendaki oleh ulama yang membahaskan sifat kalam.
seperti di dalam Tawdihul Aqaid, perkataan kehendak dia perkataan nafsi. Boleh jadi kehendak dia dua kat situ. Asal kalam makna perkataan, sebab tu ia tarjamah dengan perkataan. Oleh itu tarjamah tu bukan penting, bukan jadi asas untuk kita nak kata salah dan betul. Yang jadi asas iaitu itu tepat yang jadi pentingnya, iaitu ia itu, walau berkata pun tak ada masalah, berkata pun tak masalah, perkataan pun tak masalah. Hak kata huwallazi, huwal qawlu, huwa tu hak selepas huwa tu hak penting sekalinya, menunjuk kata kehendak dia tu, murad dia tu hak penting. Sebab tarjamah, kalau orang Inggeris tarjamah bahasa Inggeris, kita pun tak faham apa dah. Kita Melayu, orang Melayu Melaka, bahasa Melaka dia, Melayu bertani, bahasa Melayu bertani, bahasa Kedah, Melayu Kedah dia, tak pasti kata sama bahasa. Kita tak pasti mempertahankan bahasa kat sini. Sebab tujuan nak menyampaikan perkara yang akidah, menyampaikan agama. Begitulah, wallahu a'lam. Jadi kalau takrifan yang kata sifatun qadimatun qa'imatun fi dzatillah itu kena pada perkataan dah. Dua. Boleh. Mana yang kata sifatun qadimatun qa'imatun bi zatihi ta'ala tu, iaitu kena kepada mabda'ul kalam. Itu nama dia perkata. Kalau mengikut orang yang kata al-qaulul qa'imu bin nafsi, kena pada perkataan nafsi. Mana dua-dua tu tak begitu belaka. Sebab kedua-dua tu ma'nan nama dia. Ma'nan dengan mana gulawai zat, nak panggil. Ma'nan gulawai zat. Makna mana sifat. Munasabah, saya teringat yang soal tadi kata mungkin yang terjemah berkata-kata itu dia supaya merakumi kaunuhu masuk di dalamnya, tak payah bilang ya 13 saja, tak payah bilang kaunuhu mutakalliman, dia sila kepada situ. Kerana di sini masuk kaunuhu mutakalliman, itu pun bagi saya kena tambah maklumat, tambah tahqiq sikit tajuk tersebut. Ini pada lebih tepat, tajuk sifat maknawiyah, tetapi ada juga yang saya rasa saya nak komen juga, nak komen sebagai tambahan. Tapi kalau kata komen pada itu marah pula. Ingat masalah ilmiah. Sebab tu saya baca tadi Imamul Haramain qala Syekhuna, tapi dia kata wa hadza fihi nazar. Tak apa kita nazar hak Syekhuna pun tak apa. Kita boleh nak komen hak Syekhuna, tak ada masalah. Tidak ada manusia yang maksum. Kita kena kat situ. Kita memang kita hormat 100%. Bukan arti hormat 100% kita tak boleh komen langsung 100% kita kena ikut, tak pasti. Masalah kita banyak kitab Melayu terjemah kaunuhu qadiran, keadaannya yang kuasa, kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang berkata-kata. Itu tak tepat dengan maksud, dengan sifat maknawiyah. Sebab tu kalau kata kita nak kata yang terjemah dengan kata berkata-kata supaya maknawiyah ni masuk di dalamnya, terkandung di dalamnya, tak tepat lah. Kerana terjemah begitu tak tepat dah. Terjemah sana tak tepat dah. Faham kata
kaunuhu mutakalliman, keadaannya yang berkata-kata tu tak tepat dah. Tak tepat. Kita faham pokok, asas, basic. Hak tu basic, hak ni basic. Tak ada hak tak ada basic. Basic. Sebab apa? Sebab jadi punca bagi silap, kita buat menjadi asas lah. Kita kata asas, sebab kalau tak jadi asas, tak ada asas, dia silap faham tu. Apa maksud dengan sifat maknawiyah? Keluar sikit daripada tajuk kita. Untuk kita buat apa ni, ulang kaji semulalah. Ulang kaji. Perkara ni sudah ada di dalam lipatan kalam ulama kita, sudah ada. Cuma penting saya naknya kita sama-sama kembali kepada kalam ulama, baca faham betul kalam ulama. Jangan gaduh nak tuduh kata takabur, sombong. Jangan begitu. Kerana saya ni ditohmoh juga, kata lawan guru dan umpamanya, serta kena belak. Jangan siapa belajar dengan baboli, belajar dengan dia, kalau dengar hak dia turut hak dia, macam-macam. Ada begitu. Sebab tu saya nak minta yang dengar, saya rasa 2 tahun 3 tahun depan boleh jadi adik-adik semua berasa terima kasih. Kalau hari ni kata tak boleh terima pun, 2, 3 tahun, 10 tahun depan selepas pada saya mati, adik kata, oh mujur terima kasih ke baboli. Boleh jadi gitu. Saya harap begitulah. Orang tak terima kasih masa dia ada hidup, dia kena terima kasih lepas pada dia mati. Sebab tu kalau saya nak dapat terima kasih banyak, boleh jadi Allah mati cepat. Boleh terima kasih cepatlah. Kalau lambat mati ni, lambat dapat terima kasih. Ada celah lah. Masa hidup ni celah. Cuba tengok pada dicela, lepas mati baru dia diangkatkan, diangkat, dipuji. Masa hidup jarang orang nak puji, kerana orang yang setarah dengan dia tak redha orang ni lebih pada dia, upamanya setengah padanya, dia tak boleh. Sebab tu saya nak sebut juga, walaupun pahit pun, supaya adik-adik ni jadi bahar untuk pergi baca. Kalau tak ada asas ni, baca tak faham tu je nak celah orang. Nak celah. Atau asas apa hakikat sifat maknawiyah. Situ faham. Bila kita faham ni, baru kita pergi kepada tarjamah. Kita kena faham hakikat dia dulu. Seperti tadi kan, kalam tu apa makna dia, baru boleh kita nak tarjamah. Kalam adanya kalam takallum, makna mutakallam bih, baru boleh tarjamah. Semata kalam tak boleh tarjamah lagi. Sifat maknawiyah boleh tarjamah? Tak boleh lagi. Kita kena tahu dulu hakikat dia, apa dia hakikat sifat maknawiyah. Khilaf dua pandangan. Satu, sifat maknawiyah dipanggil amrun i'tibari. Yang kedua, sifat maknawiyah hakikat dia hanya hal. Jadi dua pandangan. Walaupun pendapat yang mengatakan hal itu pendapat yang dhaif, tapi kita buat kira lah di dalam pengajian ni, di dalam ilmu. Apa hakikat maknawiyah di sisi ulama yang mengatakan maknawiyah itu amrun i'tibari. Ini ringkas, saya meringkas. Di sisi ulama yang mengatakan sifat maknawiyah itu amrun i'tibari, sifat maknawiyah ialah ibaratun an qiyamil ma'ani bidzati. Ibaratun an qiyamil ma'ani bidzat. Ibarat daripada ada sifat ma'ani pada zat. Diri ada ma'ani pada zat, itulah sifat maknawiyah. Itu di sisi kul yang mengatakan amrun i'tibari. Tidak ada yang lain.
Yang ada zat dan sifat ma'ani. Ada ma'ani pada zat tu, bukan sifatun zaidatun. Tak ada. Dua ya. Kita dua orang ya. Duk rapat pun dua orang, duk senggai pun dua orang. Faham? Ada tambah apa? Cuba tengok. Ni asing. Bila kita himpun, ada tambah apa? Tak ada tambah. Dua jari ni ya. Asing, dua juga. Sekali pun dua juga. Tak ada tambah. Cuma bila begini nama berhimpun. Kita faham kata berhimpun. Berhimpun tu apa? Amrun i'tibari. Zat. Qudrat. Qudrat ada pada zat. Kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran ni apa? Tak ada. Amrun i'tibari. Itu nama dia. Nama apa? Sifat makna maknawiyah di sisi kul yang mengatakan bahawa semaknawiyah ialah amrun i'tibari. Ada pemaknawiyah di sisi yang mengatakan hal. Maknawiyah ini hal, bukan amrun i'tibari. Amrun i'tibari lain. Ni selalu disoal. Beza mana bapa amrun i'tibari dengan hal? Di sisi orang yang mengatakan hal, orang kata amrun i'tibari. Ni, bila kita faham ini, insya-Allah kita faham perbezaan. Amrun i'tibari lain, hal lain. Di sisi kul yang mengatakan hal, iaitu satu keadaan, satu sifat, satu keadaan. Kalau bahasa kita orang Malaysia boleh faham dah. Satu keadaan. Faham betul-betul keadaan. Makna bahasa Melayu keadaan. Jangan bercakap saja tak faham. Faham betul-betul keadaan. Keadaan tu apa? Asal kelimah apa keadaan? Ada. Tu faham dah tu, tak apa, boleh, alhamdulillah, tak apa. Asal kelimah dia ada. Ada. Kalau ada ni golawai tak ada. Tapi bila keadaan, apa keadaan sekarang? Kita berada di dalam kelakuan macam mana? Itu keadaan. Keadaan ni mana? Itulah yang kata hal. Betul sangat. Bahasa Melayu keadaan, bahasa Arab kata hal. Perihal. Keadaan ialah perihal. Perihal ialah hal, nama bagi satu keadaan yang bukan ada, bukan tak ada. Ada pun amrun i'tibari, tak ada betul-betul. Cumanya faham saja. Dia sungguh saja diri dia, bukan ada fil kharij, tak ada. Tidak sabit fil kharij, tidak wujud fil kharij, fi kharij zihni. Adapun hal, dia sabit fi kharij zihni. Luar zihin tu benda dia tu sabit, tetapi bukan ada. Bukan tak ada. Adapun amrun i'tibari tak ada betul-betul. Dia ni bukan ada, bukan tak ada. Itu hal. Itu tak penuh lagi. Tak penuh lagi. Kalau kita tak biasa halus lagi, kita tak nampak lagi benda perbezaan, tak nampak hakikat lagi. Kau boleh nampak dah? Insya-Allah boleh nampak dah. Begini. Dia kena nak tarik misal sikit, nak supaya hak mudah-mudah sikit. Dia cari hak mudah-mudah tu, lambat nak mari. Memory nak rusak dah. Jadi keadaan tu bukan ada, bukan tak ada. Begini. Ini jari ataupun saya selalu mudah. Ini saya,
saya. Ini serban saya. Serban. Bila saya pakai serban, bolehlah kata babali berserban. Okey. Hakikat berserban tu apa? Hakikat berserban itu, serban ada ke atas kepala dia lah. Dia dengan serban tu ada sama. Ada pun kul yang mengatakan tidak ada yang lain dah. Banyak tu saja. Kul yang mengatakan hal ada serban kat dia itu amrun i'tibari. Ada satu lagi. Keadaan berserban. Bentuk berserban dah. Bentuk berserban. Bentuk ni ada satu bentuk. Bila berserban dia ada satu bentuk. Begini kan? Rapat, berhimpun. Berhimpun tu amrun i'tibari. Bila berhimpun dia hasil satu bentuk lagi. Bentuk tu nama hal. Faham? Bentuk dia tu hal. Berhimpun tu satu, bentuk dia tu satu. Bentuk dia tu ada ke tak ada? Bukan begini dia tak ada bentuk. Bila begini bentuk dia ada bukan? Bentuk apa ni? Panjang, tebal, besar sikit bila dua. Bukan? Begini kecil. Bila begini ada bentuk besar sikit. Ada ke tak bentuk? Bukan ada. Bentuk ni tak ada ke? Bukan tak ada. Di tengah-tengah. Itu kul yang menyabitkan ahwal nama dia. Itu beza. Berhimpun tu amrun i'tibari. Ada bersama rapat tu nama amrun i'tibari. Bentuk dia tu nama hal. Tu lain, dua perkara. Berhimpun tu tak ada langsung amrun i'tibari. Bentuk berhimpun hal. Bukan ada, bukan tak ada. Itu hakikat dia yang sebenar. Oleh itu tarjamah. Nak tahu faham tak faham, tahu betul tarjamah. Kalau tarjamah tepat, tu faham. Kalau tarjamah tak tepat, tak apa faham lagi. Cuba tarjamah maknawiyah di sisi kul yang mengatakan amrun i'tibari kaunuhu qadiran. Cuba kita tengok. Kita tak lepas pun tak ada masalah. Cuba kita nak tukar bahasa untuk mendekat, untuk sebagaimana pada untuk memberi faham kepada maksud ilmu. Bila tarjamah begini tak faham pun dia soal. Bila soal kita hurai, oh ya aku nampak, cepat nampak. Sekaligus bila kita tukar tarjamah orang tak faham. Yang telah tarjamah pun dia tak faham juga, tapi dia berasa kata faham. Tak ada. Cuba tanya, keadaan Allah yang berkuasa mu faham apa? Tak faham pun. Faham? Saya kata tak faham. Dengan tarjamah tu dia tak faham. Bukan faham di tarjamah. Sebab tu kalau pada yang alif pun tak ada masalah. Sungguh pun alif tarjamah. Bila kita alif dia tak faham, tak ada masalah. Dia soal kita hurai. Kita bagi penerangan. Oh ya. Boleh. Cuba tarjamah kaunuhu qadiran. Mengikut kul yang mengatakan sifat maknawiyah ialah amrun i'tibari, ibaratun an qiyamil ma'ani. Kalau kaunuhu qadiran ialah ibaratun an qiyamil qudrati biza. Potong ibarat tu ada. Katakanlah qiyamul qudrah biza, qiyamul ma'ani biza. Itulah mana apa? Mana maknawiyah di sisi kul yang mengatakan amrun i'tibari. Tarjamah dianya kaunuhu, keadaannya Allah qadiran, yang berkuasa. Yang berkuasa, yang bersifat dengan perkuasa. Yang ada perkuasa padanya. Ittisafuhu bil qudrah. Ittisafuhu bil qudrah. Ya betul. Itu makna dia. Ittisafuhu bil qudrah. Kaunuhu qadiran ay ittisafuhu bil qudrah. Kalau tarjamah
keadaannya yang berkuasa ataupun yang bersifat dengan kekuasaan. Itu panjanglah, mudah faham sikit. Yang bersifat dengan kekuasaan. Itu makna qiyamul qudrah bizat. Boleh? Itu hakikat akidah betul. Allah kuasa dengan sifat perkuasa. Ya. Tetapi itu nama dia kesimpulan akidah. Itu kesimpulan akidah. Adapun kaunuhu qadiran, hak kita tajuk kita. Kaunuhu qadiran, nak cerita kata Allah bersifat dengan perkuasa. Allah bersifat dengan perkuasa. Terjemah macam mana? Terjemah kena bahasa dibuat. Kena buat bahasa keadaannya yang berperkuasa. Bahasa tu bahasa kita buat. Rekod sikit lah. Ambil hak padak yang setengah, hak kita sekarang setengah, capur-capur. Kalau mengikut di atas kul yang mengatakan ahwal, begitu jugalah. Cumanya keadaan tu ialah kena kepada hal. Hal. Mengikut kul yang mengatakan amrun i'tibari, keadaan tu bukan hal tu tak ada hal. Hak adanya amrun i'tibari, qiyamul qudrah bizat. Hurai ialah lain, terjemah sama, hurai lain. Ada pada zat itu dia tak. Jadi hanya tu. Diri ada kudrat pada zat. Bila ada kudrat pada zat, jadi lazim satu lagi, yakni mesti boleh kata, kita kata kepada zat tu kaunuhu dah lah. Itu kata lazim, dia menyebab. Bila qiyamul qudrah bizat, menyebab bagi kaunuhu qadiran. Bila ada serban di atas kepala, menyebab bagi kata saya bahawa boleh berserban. Gitu. Boleh kata, kalau tak ada, tak boleh kata yang berserban. Serban dekat sana, saya kat sini, baboli berserban. Tak betul. Tak boleh. Bila ambil tak atas kepala, yang berserban. Boleh? Maka, ya. Dia tak kata menyimpil lah kan? Tak. Itu betul. Itu yang saya kandaknya. Yang saya kandak nak beri jagaan kat situ. Saya tak sentuh lagi. Cuma nak sentuh, takut sentuh perasaan. Tapi bekal, cuba pergi baca di dalam kitab kesemua. Kitab akidah. Yang selalu yang saya nak komen, bukan hal itu satu perkara yang melekatkan ma'ani dengan zat. Itu tak betul. Yang menempelkan, seolah-olah menempel. Kalau menempel betul tu makna kalau nak buat banding. Kata maknawiyah dengan mana hal, satu alat, satu sifat yang melekatkan, yang menempelkan ma'ani dengan zat. Penempel ini bukan ada, bukan tiada. Itu tak betul. Tak betul di dalam murad dengan kata hal. Hal keadaan. Keadaan, bentuk. Betul. Cuba ni, ini 4 persegi. Satu hal. Satu hal. Ini bulat. Satu hal. Dua ni tak sama sebab hal lain-lain. Bentuk lain-lain, keadaan lain-lain. Itu hal. Bukan perkara, satu perkara bukan ada, bukan tak ada, yang perantaraan kodrat dengan zat. Bukan. Kodrat bukan. Hal keadaan. Itu ya. Hal. Sebab tu saya kata saya nak bekalkan ini supaya kita pergi baca dalam buku-buku, boleh kita nampak. Boleh nampak. Tak ada di sana kata satu sifat yang untuk menghubungi sifat ma'ani dengan zat. Ada. Bukan. Bila berhimpun, dia ada satu bentuk. Nama hal. Berhimpun nama dia. Bila kita pukul botol, kaca, pecah. Pecah tu satu hal. Satu keadaan dia pecah. Tu hal. Hal nama dia. Bila kita hipung banyak-banyak, satu hal nama berhipung. Gitu, itu makna hal.
Wallahu a'lam. Kau rasa tak puas hati? Tak puas hati tak ada masalah. Anak murid jadi seorang, dia bila dia mengajar, sukalah. Tak boleh katuk mulut. Lebih daripada Azhar Aindarus lagi. Suka mengilah dia mengajar. Dia kata kalau tak puas hati, dia kata sesudah dia ceramah ni pergi kat pasar, beli hati lembu setaka, balik goreng, makan boleh puas hati. Soalannya, cuba baca. Kata-kata yang dalam hati ini bagaimana jika dapat dirasai untuk kita lakukan adalah ianya kalam yang maknawi. Ya. Kata-kata yang dalam hati ini bagaimana jika dapat dirasai untuk kita lakukan, adakah ianya kalam yang maknawi? Boleh juga nak kata kalam maknawi, sebab maknawi gulawi hissi. Boleh atau kita buat hissi ni hak kita dapat dengan pencederaan, boleh dengar. Hak ni maknawi, kira-kira maknawi. Boleh? Dia panggil sebab kita nak rasa tak boleh, nak dengar tak boleh, nak tepuh tak boleh. Dia panggil maknawi lah. Boleh? Kata-kata dalam kata-kata ni makna bahasa sekarang makna perkataan. Perkataan bila kata-kata, kalau tambah kat depan berkata, itu lain. Kata-kata ni makna perkataan. Ya, yang kedua. Yang pertama tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamba nak tahu kalam ini mentaati kepada Allah, mencatatkan ke kolam. Soalan hamba nak tahu kolam ini mentaati kepada Allah, mencatatkan ke atau bagaimana? Kolam ini makhluk Allah yang fana atau dia tetap dihidupkan semula ke? Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, awwalu ma khalaqallahu al qalam. Itu kena beza juga dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Di situ bukan qalam yang kata yang ditulis pada Lauh Mahfuz. Ni qalam kita, nun wal qalam ini qalam kita. Dalil nun wal qalami wa ma yasturun, yang kita duk satar ni qalam hak kita duk tulis. Adapun qalam yang kata kalam itu taati Allah, yang ada di dalam hadis kata awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala laha ktub. Itu mana qalam itu adakah dia taati kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, mengikut itu khilaf pendapat ulama. Qalam itu masih bertulis, qalam itu sabit tak sabit di khilaf. Kita ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tidak menjadi masalah perkara yang seperti ini kerana furu'ul aqidah. Qalam yang dikata ditulis di Lauh Mahfuz, dia taat pada Allah ke tak? Ya, kerana Allah tulis dengan dia. Allah tulis dengan dia. Bila Allah tulis dengan dia, dia taat pada Allah. Mana taat dengan mana dia mengikut apa yang ditakdir oleh Allah. Bukan mana Allah tulis Allah pegang. Semacam Allah bercakap itulah. Bukan dia ada nganga-nganga, dia buat, dia tulis, dia buat di kolam tulis, nama dia menulis. Tak mesti pegang kolam. Allah suruh kolam tu tulis. Maka kolam itu menulis. Dia tanya, madza aktub, apa yang aku nak tulis? Allah kata, uktub maqadir kulli syai, engkau tulis akan segala takdir bagi semua perkara, qadar semua perkara. Air berapa, manusia berapa, angin berapa, semua tu tulis ke semua. Apa nak berlaku, engkau tulis ke semua. Itulah kolam tulis. Sehingga sampai hari kiamat. Oleh kerana demikian, setengah ulama kata hadis ni ada padanya nazar, ada padanya ada pandangan lah, ada perbincangan lah, dengan sebab sabit di dalam hadis yang lain
rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Diangkat akan kolam tak ada dah. Tak ada tulis kerana maqadiru kulli syai' sudah ditetap habis dah. Sekarang hari ni kolam tak ada, tapi hadis ni kata kolam tulis sampai hari kiamat. Dia ada perbincangan. Walau bagaimana mengikut soalan, mengikut di atas kul yang kata sampai ke hari ni pun kalam sedang menulis, berarti taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah, dia mengikut kehendak Allah. Itu makna taat, mengikut apa yang dikehendak oleh Allah, catat pada Lauh Mahfuz. Wallahu a'lam. Nampaknya kita 4.5 lebih kurang. Saya rasa kita boleh ambil buat kesimpulan lah. Sangkut paut dengan sifat kalam yang kita bincang, iaitu di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dia membahagikan kalam dengan secara pokoknya kepada dua. Satu kalam labzi, yang kedua kalam nafsi. Kalam labzi bukan sifat Allah. Kalam labzi ialah makhluk Allah Subhanahu wa taala bahru. Itu menunjuk oleh Al-Quran sendiri, ma ya'tihim min dzikrin minar rahman. Ayat satu ayat, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Terang kata tidak datang kepada orang kafir zikir Al-Quran daripada Tuhan yang baru. Bila mari Quran yang baru, Quran yang baru. Lagi pula Quran yang ditulis di Lauh Mahfuz, Lauh Mahfuz makhluk Allah. Apa yang ditulis di situ tentu makhluk Allah, tentu baru. Lauh Mahfuz baru. Itulah yang ulama ahli sunnah, Imam Karabisi, Imam Ibnu Kullab, yang Imam Bukhari bermazhab dengan mazhab Ibnu Kullab di dalam bab akidah. Dia sama dengan Karabisi, sama dengan Ibnu Kullab, Imam Bukhari. Yang orang salafi celah kita, kata kita ni fuq kullabiyah. Dia kullabiyah min a'immati ahli sunnah al-a'zam. Dia daripada imam-imam ahli sunnah, bukan. Oleh kerana bertentangan dengan salafi, dia kata Jahmi, dia celah. Begitu, dia tak kena Ibnu Kullab. Kalau dia kena pun dia nak hatam supaya mati. Gitu je. Hakikat Imam Bukhari berada di atas mazhab Ibnu Kullab. Mengatakan ini Al-Quran yang kita baca, bacaan kita akan Al-Quran ialah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama kalam labzi. Hak kita baca adalah Tawdihul Aqaid tadi. Maka Al-Quran ini, kalam labzi ini, madlul dia, hak dia tunjukkan dianya ialah kalam nafsi. Kalam nafsi dengan kalam labzi ini, makna dia, arti dia sama. Kalau kalam labzi kata la taqrabuz zina, larang zina. Begitu juga kalam nafsi pun la taqrabuz zina, larang zina. Itulah hak di dalam kitab, seperti Syargawi Hudhudi kata madlul kalam labzi ialah madlul kalam nafsi. Itu maksud. Dan ulama kita ahli sunnah wal jamaah, dia tidak nafi di sana kalam dengan makna mabda'. Dia tak nafi. Kalam dengan makna mabda' dan kalam dengan makna masdari. Tidak ada ulama ahli sunnah menafikan. Mereka membahagikan kalam kepada dua kerana tajuk bahasan mereka, tajuk kalam dengan mana perkataan. Sebab tu dia bahagi kepada dua. Bukan tajuk dia membahagikan bahagian kalam ke semua. Dia bukan membahagikan bahagian kalam, dia membahagikan kalam yang dibicara, kalam yang dibahaskan.
Iaitu kalam dengan mana perkataan, kalam dengan mana mutakallam bih. Oleh itu Imam Alusi bila dia bicara, dia lebih luas supaya tarik pengertian lebih dekat, dia bahagi kalam tu kepada dengan mana takallum dulu. Itu cara ulama kita. Begitulah lebih kurang apa yang saya boleh sampai pada hari ini. Yang baik dan yang betul, yang ada faedah itu adalah dengan taufik dan hidayah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan apa yang saya sentuh, yang saya komen, saya harap bahawa kita semua ambil, jangan ambil selalu insaf, ambil pergi buat pertimbangan. Kalau salah, tak ada keberatan untuk nak kata salah. Tak ada keberatan nak kata boleh salah di sini. Katalah saya terima dengan 100%. Dan saya sanggup kembali kepada al-haq, sanggup kembali kepada jalan yang betul. Cumanya cuba kita bila rasa kata salah, sekiranya kalau saya ni lambat mati lagi, cuba tunjuk, kata ni kat sini cuba pakak faham. Faham betul ke tak? Saya pun tak berapa dalam juga, tak berapa tajam juga, cuma boleh rasa satu nikmat Allah Subhanahu wa taala bila bahasa petani kata perang. Kalau perang ni berperang, bukan. Perang ni semacam kita ambil pauh putih, kita taruh dulu supaya dia masak tu. Peram dengan aim belakang. Peram. Bila saya peram tu akhirnya mani boleh masak. Tu Allah anugerah pada saya nya. Bodoh. Tapi bila peram tu dia masak. Kalau peram tu alkohol masam dah. Alhamdulillah kat situ ya. Sebab tu bila ada komen-komen tu saya nak peram dululah. Tengok peram lama, boleh nampak merah kuning, koyak-koyak makan. Betul, sebab tu lambat sikitlah, cara saya lambat sikit. Kena peras dulu. Bahasa tadi kata kena peras dulu. Dan yang rasa yang rasa setuh saya banyak minta ampun dan maaf. Khususnya saya nak minta lah komen ataupun pergi buat nilai tentang sifat maknawiyah tadi tu, setengah daripadanya. Jangan selalu cela, jangan selalu tahu, jangan selalu ambil buat yang saya kata tadi tu, buat modal untuk buat mari timbal, untuk buat modal buat timbal. Begitulah saja untuk hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عنه الغافلون اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا ذنوبنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من عبادك المؤمنين المخلصين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.